Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mil'us samawati wa mil'ul arda mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Adada ma hamidaka hamidun wa adada ma ghafala an dzikrikal ghafilun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Maulana sayyidina Muhammad bin Abdillah wa Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Faqala Allah Ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim waj'alna min ibadikas salihin. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Ashabul Fadilah wal-Karimah, tuan-tuan imam, dua pegawai syara, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirina wal hadirat, muslimina wal muslimat, mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, tamu-tamunya wajib dan wajar puji syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat sama-sama kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengurniakan sebanyak-banyaknya kebaikan kepada kita insya-Allah. Kita dah berada pada hari yang ke-21 Ramadan. 22 Ramadan. Lagu raya dah macam-macam keluar tuan-tuan. Bukan tak bagus lagu raya ni. Cuma jangan sampai lagu raya ni menghilangkan minat orang kepada Ramadan, mengingatkan orang kepada raya semata-mata. Ini pun tidak bagus juga. Raya yang sebenar kepada kita adalah Ramadan itu. Syawal satu hari je raya. Saya tak tahulah, kalau saya lah raya ni, dia seronoknya sampai lepas sembahyang raya je, lepas zuhur, tak ada rasa apa dah. Raya tu seronok dia. Pergi sembahyang raya, balik kan makan. Sebelum raya tu pun makan. Balik raya kan makan sikit lagi yang tak sempat tadi. Lepas tu pergilah dua rumah ke tiga rumah. Lepas sembahyang zuhur dia jadi malas dah. Habis dah raya tu. Malah ada orang-orang yang hari raya kedua puasa 6 dah. Tu lagi hebat tu. Kita pasalnya lauk tu 3 hari punya stok boleh makan. Jadi kita tunggu habis lauk dulu, baru kita puasa. Jadi bukan itu persoalannya. Persoalannya kita dah berada pada hari ke-22 Ramadan. 22. Kalau tuan-tuan perasan sekejap je, tinggal 8 hari lagi kita nak menyambut Raya Aidul Fitri. Bukan itu. Tinggal 8 hari lagi kita nak meninggalkan Ramadan itu. Persoalannya, setelah 22 hari kita berada di bulan Ramadan, sebanyak mana Ramadan ini telah kita gunakan dengan manfaat yang paling baik untuk diri kita? Ni tak mau jawab kuat-kuat. Jawab diri sendiri. Kita tahu apa amalan yang kita buat, banyak mana amalan yang kita buat, apakah menampakkan perbezaan amalan harian kita sebelum bulan Ramadan dengan semasa kita melalui Ramadan itu. Terutamanya sekarang kita berada pada 10 akhir Ramadan. Kemuncak kepada Ramadan itu adalah 10 akhir Ramadan itu. Itu kemuncaknya. Dan kita berada pada hari kemuncaknya. Sehingga disebut dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandakan ibadatnya pada 10 akhir Ramadan lebih daripada hari-hari yang lain. Malah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ikat kain Nabi, mengetatkan kain Nabi. Dengan tujuan apa? Menunjukkan Nabi meninggalkan seronok-seronok, lebihkan kepada ibadat, sampai disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan i'tikaf.
di bulan Ramadan ini. Terutamanya pada 10 hari akhir Ramadan itu. Dan disebut juga dalam hadis, satu hari yang ditunggu-tunggu, yang hanya berlaku setahun sekali, iaitu disebut malam takdir ataupun Lailatul Qadar. Dan imam membaca doa, wa ballighna Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Ta'ala, ditemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Jadi fokus Lailatul Qadar itu disebut dalam hadis Nabi SAW, carilah kamu malam Lailatul Qadar itu pada 10 akhir Ramadan. Cuma tuan-tuan, apa yang kita nak sebut, realiti yang berlaku dengan apa yang disampaikan oleh Nabi itu berbeza. 10 akhir Ramadan, Jumaat ramai ke susut? Mungkin sini ramai lah. Baguslah tu. Ada tempat-tempat yang susut. Saya semalam pergi satu tempat lah, dijemput. Tuan-tuan bayangkan, nak sampai ke Melaka tu, dia punya, ya Allah, jam dia ada. Saya ingatkan orang penuh kat masjid, rupanya basah. Jam teruk. Sampai kita pun naik tension. Sebaik malam boleh minum air. Boleh juga makan-makan pun. Kalau tak boleh lagi lah naik angin, tuan-tuan. Punya teruknya jam. Tak apalah, persiapan raya nak buat-buat lah. Tetapi jangan sampai kita mengecilkan Ramadan itu. Maka ulama' beritahu kita beberapa kaedah untuk kita menghayati 10 akhir Ramadan ini. Ulama' ada beri, saya pun nak sebut beberapa yang saya ingatlah sebelum kita pergi hadis. Ada beberapa ulama' menyebut pada kita 10 beberapa cara untuk kita menghayati dan memanfaatkan 10 akhir Ramadan ini. Yang pertama, kata ulama', betulkan niat kita dulu berada di bulan Ramadan ini. Betulkan niat kita dulu. Set niat kita, pastikan niat kita berada di bulan Ramadan itu satu niat yang betul. Apa tujuan kita berada di bulan Ramadan? Kita tak ada tujuan lain kita berada di bulan Ramadan, melainkan kita nak jadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Allah Taala harapkan kepada kita dengan sebab Ramadan itu. Bila nak jadi orang bertakwa, maka banyaklah perkara takwa yang kita kena buat. Termasuklah menjaga larangan Allah, menjaga suruhannya, dan menambah dengan amalan-amalan sunat. Maka itu di antara cara kita nak menjadi orang bertakwa kepada Allah. Maka perbetulkan niat kita. Kita bukan nak berada di bulan Ramadan ini semata-mata seronok, semata-mata nak rasa feel saja. Tapi kita nak beribadat untuk menjadikan kita orang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kata ulama', 10 hari akhir Ramadan ini apa? Pastikan amalan-amalan sunat yang sebelum ini sunat, kita wajibkan kepada diri kita, terutamanya disebut qiyamul lail. Sebab itu perkataan siam, ya alif mim, siam tu, perkataan siam yang paling hampir, dia katanya perkataan siam dengan perkataan apa? Qiyam. Siam, qiyam. Kembar kepada siam itu qiyam. Sebab itu ada ulama' daripada Indonesia, saya tak ingat nama dia apa. Dia sebut apa? Cacatnya siam seseorang itu di bulan Ramadan kalau tidak ada qiyam. Cacat. Dia kata bukan kata tak sah. Cacat. Maknanya orang kalau dia puasa, tiba-tiba dia tak qiyam, dia tak sempurna pengamalan itu. Dan kalau kita telah meninggalkan 20 hari yang sebelum ini, 10 hari akhir ini tuan-tuan, jangan tak buat qiyam itu. Yang ketiga disebut apa? Membaca Al-Quran dengan kuantiti yang banyak, dengan bilangan yang banyak. Ini cara kita nak menghayati bulan Ramadan 10 malam terakhir ini, sebagaimana yang dibuat oleh Nabi SAW. Dalam riwayat menyebut, Ibnu Rajab menyebut tentang tuntutan membaca Al-Quran pada 10 akhir Ramadan, sehingga ada yang membaca Al-Quran sehingga khatam setiap malam. Kerana mengambil manfaat dan kelebihan berada 10 hari akhir Ramadan itu. Dan tidak lupa juga yang disebut apa? Yang keempat, memperbanyakkan sedekah dan memberi makan kepada orang ketika mana berbuka. Ini pecutan-pecutan terakhir lah tuan-tuan yang kita nak buat. Dan beberapa lagi, saya tak ingat semua. Ada panjang yang disebut tu. Saya ingat 4 aja. Jadi ini amalan-amalan untuk kita menghayati bulan Ramadan. Terutamanya 10 akhir Ramadan itu, supaya Ramadan yang datang kepada kita memberi makna yang besar kepada kita. Ramadan ini satu bulan. Platform kita kata. Dia satu wadah. Satu tempat untuk kita latih diri kita jadi baik. Cerminan kepada Ramadan, apa jadi pada kita satu Syawal. Nak tengok orang tu berjaya tak berjaya dengan Ramadan,
Satu Syawal tu nak tengok perangai dia senonoh tak senonoh. Kalau bulan Sya'ban tak senonoh, masuk Ramadan dia senonoh, satu Syawal dia tak senonoh balik, itu maknanya orang itu something problem. Dia cerminan kepada Ramadan itu apa jadi pada dia satu Syawal. Kalau Ramadan dia boleh pergi masjid tiap-tiap hari, tarawih balik lambat, takkan bulan-bulan lain dia tak boleh lama sikit di masjid dan dia surau. Cepat-cepat nak balik. Isyak imam jangan baca panjang-panjang, baca ayat lazim je. Sembahyang isyak tu jangan baca panjang-panjang. Oh, dia dah beri warning dah. Sedangkan sebelum ini Ramadan okey je. Sebab lepas tarawih garang ada murid. Bulan lain tak ada murid. Murid ni jumpa setahun setahun dalam sebulan ni jumpa murid. Jadi kita nak tengok bagaimana dan apa yang jadi pada diri kita dengan Ramadan itu. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, Allah Ta'ala janji apa pada kita? Siapa yang menggunakan Ramadan itu dengan cara yang sempurna? Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu yang paling penting. Orang yang mendirikan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang Allah Ta'ala beri cukup hebat. Diampun semua dosanya terdahulu. InsyaAllah tuan-tuan. Siapa, sebab itu Nabi sebut dalam hadis, rugi kerugian yang besar bagi mereka yang hidup sepanjang Ramadan, tetapi dosanya tidak habis diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berbaki 8 hari ini lagi, tuan-tuan kita kurangkan sikit aktiviti-aktiviti yang tidak mendatangkan pahala dan kebaikan kepada kita. Kalau boleh ibadat kita lipat gandakan lagi. Mana tahu inilah Ramadan yang terakhir untuk kita. Mana kita tahu? Yang mati, yang meninggal sebelum Ramadan. Berapa ramai yang tak sangka Ramadan tahun lepas, Ramadan yang terakhir untuk dia. Dan kita pun tak tahu jangka hayat kita berapa lama lagi. Kita tak tahu. Jadi, gunakan Ramadan ini dengan cara yang paling sempurna dan cara yang paling baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita dan kurniakan kita keselamatan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sambung hadis kita berhenti mana? Pasal 2 bulan tak tahu. Hari berapa? 30? Ni baca hadis ke 32. Okey. Masih lagi dalam bab keistimewaan Nabi SAW. Hadis 32, jaminan kemenangan. Betul? An Thauban radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah zawa li al-arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Daripada Thauban radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan bumi untuk aku sehingga aku dapat melihat timur dan baratnya. Sesungguhnya kekuasaan umatku akan meliputi keluasan bumi yang dihimpunkan kepada aku. Ini dalam sebuah hadis Nabi SAW cerita. Umat Nabi Muhammad, Allah Ta'ala luaskan umat Nabi Muhammad sehingga di mana-mana orang Islam ada. Dia tidak macam umat-umat sebelum umat Nabi. Di antara kelebihan umat Nabi Muhammad, jika dibandingkan dengan umat-umat Nabi lain, umat-umat Nabi lain, dia hanya duduk di satu kawasan saja. Sebagai contoh, Nabi Isa di kawasan itu saja. Nabi Musa hanya duduk di kawasan Mesir saja. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain hanya berada di satu kelompok dan satu negeri atau satu kawasan begitu. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW, the whole world, tuan-tuan pusinglah kat mana-mana. Walaupun kita kata negara itu negara komunis sekalipun, maka pasti akan ada komuniti orang Islam di situ. Tak kiralah negara mana pun. Tuan-tuan pergi apa? Korea. Tuan-tuan pergi Jepun. Pergi US, Amerika sekalipun. Maka kita akan jumpa komuniti orang Islam. Bahkan komuniti orang Islam itu ramai. Bukan sikit, ramai. Malah kalau kita pergi Korea, satu tempat nama Busan. Busan ni kawasan tepi laut. Kalau tuan-tuan tengok nak cari orang Islam memang payah. Tetapi walaupun payah begitu, ada satu masjid besar yang didirikan di Busan itu. Oh, hebat. Yang memang.
Banyak lagi tempat-tempat lain. Kita pergi ke mana-mana. Kalau negara Islam, of course lah. Kalau kita ambil contoh, China sebagai contoh. Itu negara komunis. Tetapi kelompok Islam kuat dan ramai di situ. Orang Cina Islam ramai. Malah mereka juga ada ulama yang hebat dalam kalangan mereka. Inilah di antara kehebatan dan kemuliaan serta keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Di mana-mana, di mana-mana. Cuma kadang-kadang kita sedih, tuan-tuan. Negara yang kita lihat tidak Islam. Maksudnya negara itu minoriti orang Islamnya, ataupun negara itu bukan berasaskan negara Islam, tetapi keislamannya lebih terselah berbanding negara-negara Islam. Sebagai contoh, kalau kita sebut Jepun, dia majoriti orang Islam sangat sedikit, minoriti saja, kumpulan kecil orang Islam yang ada di situ. Tetapi penghayatan orang Jepun dengan cara Islam lebih tinggi daripada orang Malaysia sendiri. Soal kebersihan, mereka lebih menghayati Islam daripada kita. Sebab itu, kalau tuan-tuan pernah dengar apa tu? Satu penyanyi yang masuk Islam dulu, apa ni? Cat Steven. Nama bila dia convert pergi Islam, nama dia apa ni? Yusuf Islam. Tuan-tuan, ada satu buku dia, saya pernah baca. Dia kata apa? Nasib baik, kata dia. Luckily, kata dia, nasib baik pada diri dia. Dia kenal Islam dulu, baru dia kenal orang Islam. Nasib baik, kata dia. Dia kenal Islam dulu, baru dia kenal orang Islam. Kalau dia kenal orang Islam dulu, nescaya dia tak masuk Islam, dia kata. Betul. Kalau kita pergi negara-negara Islam yang lain, mungkin contoh, dulu pun tuan-tuan ada pengalaman, kita kata kita pergi Saudi sendiri. Airport yang paling kotor di Jeddah, ya Allah, ya Tuhanku. Nak kencing pun tak selera. Nak kencing kat tandas tak selera. Padahal kencing kita tu bukanlah elok sangat. Nak kencing kat tandas tak boleh kencing. Bunyi kotor. Kita pergi sebagai contoh negara-negara lain. Kalau pergi kawasan-kawasan. Tempat kita sendiri pun. Kita tengok tandas masjid. Ya, tandas masjid. Bukan tandas. Ini tandas masjid. Kotor. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang Islam tidak mengamalkan cara hidup Islam itu sendiri. Jadi, walaupun kita ni merata di muka bumi, walaupun manusia, umat Islam hari ni merata di muka bumi, tetapi apakah orang Islam menjadi satu kuasa besar pada hari ini? Kita tidak jadi kuasa besar. Sebab itu Nabi kata apa? Umat Islam akhir zaman nanti seperti buih-buih, punya banyaknya seperti buih-buih di lautan. Tetapi kekuatannya juga macam buih. Kekuatan orang Islam itu juga macam buih. Tengok hari ini kita baca dalam surat khabar, dalam berita, apa yang berlaku di Palestin. Serangan juga berlaku di Masjid Al-Aqsa. Tapi apa yang kita boleh buat melainkan doa saja. Kadang-kadang kita pun rasa sedih juga. Apa yang kita boleh buat hanya doa saja. Tapi kalau tak doa tu lagi teruklah, tuan-tuan. Sebab itu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Seluruh dunia ada umat Nabi Muhammad SAW. Itu di antara keistimewaan dan kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Hal yang berikutnya, kesedaran untuk beramal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sekiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu kurang ketawa dan banyak menangis. Kata Nabi apa, tuan-tuan? Kalaulah kita ni mengetahui apa yang Nabi tahu, nescaya kurangnya kita ketawa, maka banyaknya kita menangis. Walaupun banyak juga perkara yang disampaikan oleh Nabi kepada kita membimbangkan kita. Dalam satu riwayat pernah menceritakan bagaimana, tuan-tuan, Nabi SAW duduk dengan para sahabat, tiba-tiba dengar satu bunyi yang tak pernah didengar. Maka sahabat tanya Nabi, bunyi apa tu ya Rasulullah? Maka apa jawab Nabi? Itulah bunyi batu yang dicampakkan daripada atas neraka, yang makan masa ratusan tahun untuk sampai ke dasarnya. Itu satu gambaran yang menakutkan kita. Dan kalau Nabi sebut, kalaulah kita tahu apa yang Nabi tahu, kita makan pun tak selera, tuan-tuan. Kebimbangan itu, sedangkan banyak
banyak juga perkara yang disampaikan oleh Nabi dan disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran. Sebab itu bulan Ramadan ini tidak hanya cukup dengan baca Quran. Tuan-tuan, saya bukan nak cakap apa, bacalah. Baguslah baca Quran itu. Tetapi jangan hanya baca saja. Tengok makna Al-Quran itu. Tadabbur Quran. Tadabbur Al-Quran itu. Baca bagus. Banyakkan baca Quran dalam masa yang sama. Cuba juga cari ruang untuk faham isi makna Quran. Barulah dia mendatangkan kepada kita kegerunan bila mana baca Quran itu. Kalau kita baca surah Al-Qiyamah sebagai contoh. La uqsimu biyaumil qiyamah. Surah yang pendek. Tetapi daripada awal sampai ke hujung, kalau kita baca makna dia, ya Allah. Allah Ta'ala menceritakan cerita tentang kiamat. Allah Ta'ala cerita bagaimana orang yang dalam keadaan nak mati. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man ra. Bila mana seseorang itu nyawa sudah sampai ke halkum. Tuhan cerita dalam Quran. Dan bila mana kita baca isi makna Al-Quran itu, memang semua orang akan merasai dan melalui bagaimana keadaan yang disebut mati itu. Dan bila mana kita baca, cukup bimbang kita, tuan-tuan. Sebab itu, Allah Ta'ala sembunyikan kepada kita banyak perkara. Dia tak cerita pada kita dosa pahala, tak nampak. Kau tak nampak dosa pahala. Mana kita nampak? Kalau kita nampak dosa pahala, sudah tentu bagi orang yang banyak pahala, takut-takut dia kurang buat amalan dia. Pahala aku dah banyak. Tak bagus juga begitu. Kalau tunjuk amalan, dosa orang ni banyak, dia kata, aku buat baik pun sikit juga pahala aku. Baik buat jahat je dah. Jadi Allah Ta'ala rahsiakan perkara itu. Malah dia rahsiakan kepada kita alam-alam yang berikutnya. Kita tak tahu apa yang berlaku di alam kubur sebagai contoh. Kalau kita tahu bagaimana perasaan dan keadaan orang dalam kubur, Allahu Akbar. Sedangkan kita semua akan melalui alam itu. Diberi gambaran oleh Nabi dalam Quran pun diceritakan. Bagaimana orang yang berada di dalam kubur minta dengan Allah nak balik ke dunia. Oh, tuan-tuan bayangkan. Kita esok pun salah seorang yang akan minta dengan Allah untuk balik ke dunia. Cuma masa dan waktunya belum sampai lagi. Sebab sekarang ni tengah duduk atas dunia. Nak balik, tak naklah balik lagi. Jadi, gambaran itu. Sebab itu, kalaulah kita tahu apa yang Nabi tahu, kurang ketawa. Sebab itu Nabi SAW bukan tak boleh ketawa. Boleh. Nabi juga orangnya kelakar. Nabi pun orang yang ada ketikanya bergurau juga dengan para sahabat, dengan keluarga. Tetapi bukanlah kehidupan Nabi itu dipenuhi dengan ketawa. Ada orang, kita hari ni tuan-tuan, sampai buat cerita untuk bagi orang ketawa. Buat cerita untuk bagi orang ketawa. Sedangkan perkara ketawa yang terlalu berlebih-lebihan ini, dilarang oleh ulama. Ketawa yang berlebih-lebihan ini. Betul. Sampai ada kajian dibuat apa? Ketawa ni satu terapi untuk release tension. Betul. Memang betul. Kalau kita ketawa, kita hilang sekejap masalah kita. Tetapi bukan dengan kuantiti yang terlalu banyak. Hari ini sampai ada siaran, ada cerita. Hanya untuk buat orang ketawa. Dan memang orang seronok melihat cerita-cerita begitu. Tak cukup dengan cerita begitu. Bawa ke dalam surau pun kita nak, dalam masjid pun kita nak ketawa-ketawa juga. Sehingga kadang-kadang, kita bila mana nak buat program-program besar-besar, nak jemput penceramah-penceramah, carilah yang juk-juk sikit. Penceramah ni pun nak cari yang banyak tahu juga. Jadi dia tidak bagus begitu, tuan-tuan. Sebab itu, kalau kita tengok ada beberapa ustaz, bagi contoh Ustaz Samsuri, saya cukup minat ikut kuliah-kuliah dia. Dia pun sebut, tidak berapa cantik. Ilmu yang datang daripada Allah dicampurkan dengan ketawa yang berlebih-lebihan. Menyebabkan kebaikan itu masuk keluar. Jadi tak lekat pada orang. Akhirnya bawa balik apa? Bawa balik ketawa saja. Sampai ada orang jemput penceramah. Bukankah dia nak dapat ilmu dia? Nak tengok jenaka apa yang dia nak buat? Allah, itu cukup tak cantik begitu, tuan-tuan. Sedangkan ilmu Allah itu serius. Al-Quran itu turun kepada Nabi dalam keadaan serius. Al-Quran itu turun kepada Nabi itu dalam keadaan serius. Sehingga Nabi SAW setiap kali menerima wahyu dalam keadaan yang sangat berat. Sampai pernah Nabi terima wahyu di atas unta. Unta itu jatuh terduduk kerana beratnya wahyu. Seriusnya wahyu itu. Tiba-tiba hari ini kita sampaikan ilmu-ilmu
dalam keadaan-keadaan yang ketawa-ketawa yang berlebih-lebihan. Itu tidak bagus begitu. Sebab itu kalau tuan-tuan mengaji dengan tok guru pondok, saya yakin ramai sini yang pernah mengaji pondok. Kalau kita ingat kita mengaji pondok dulu tuan-tuan, dengan tok guru kita. Tuan-tuan kalau boleh baca kitab ni bukan sekejap macam kita ni, 45 minit, 50 minit ya. Dia baca kitab 3 jam. Dia bercakap pun kita tak dengar. Saya ni pernah lah mengaji dengan tok guru. Sampai kita dengan kawan-kawan dia cerita, siapa boleh tahan 10 minit, mata dia celik, oh hebatlah. Jangan kata dia mengajar 4 jam, 10 minit je. Siapa boleh tahan mata dia 10 minit, hebatlah tu. Memang tak boleh, kita tahu dah, 5 minit je memang habis kita. Punya slow mengajar, tapi 4 jam. Aduh, saya pun tak tahu dah macam mana duduk masa tu. Kejap rasa nak rebah gini, rasa nak terterak pun ada rasa juga. Tapi penyampaian ilmu tu, walaupun kita mengantuk-ngantuk, dia dapat sampai. Cuba tuan-tuan tengok. Dr. Zulkifli Al-Bakri sebagai contoh. Tuan-tuan tengok dia buat jenaka-jenaka sangat kuliah dia. Tak ada. Kalau tuan-tuan tengok dia mengajar kan slow je kan. Nada dia pun slow je. Tapi kenapa dapat sampai? Kerana ilmu itu turun dengan hikmah dan cara begitu. Itu sebab kita tak boleh terlalu banyak sangat ketawa ni tuan-tuan. Keterangan, yakni mengetahui tentang keagungan Allah, balasan terhadap pelaku maksiat dan kegerunan yang berlaku saat nyawa dicabut, selepas mati dan keadaan di dalam kubur dan hari kiamat. Itu dia. Kalaulah kita dapat tahu perkara-perkara gaib sehingga sampai ke dalam itu, maka kita tidak ada masa untuk ketawa dan kita tidak boleh ketawa, tuan-tuan. Tak boleh ketawa. Macam kita dikhabarkan cerita takutlah, tuan-tuan. Kita digambarkan dengan satu keadaan yang menakutkan. Kita boleh ketawa ke tidak? Tuan-tuan hilang barang. Pergi masjid. Pergi surau. Tiba-tiba cek handphone hilang. Boleh ketawa ke tak boleh ketawa? Tak boleh ketawa. Kita pun mencari tak jumpa. Panik kita, tuan-tuan. Tiba-tiba orang buat jenaka kita. Alah, janganlah marah, halal je nak. Kita merasa nak tampar dia. Halal apa handphone baru beli. Kau senang nak cakap nak halal tak kena kat dia. Tu ni nak bergurau tak kena waktu. Tak boleh jadi benda tu. Kalaulah ketakutan kehilangan barang itu saja sudah menyebabkan kita tak boleh ketawa, apatah lagi ketakutan tentang azab-azab keadaan selepas mati. Yang mana kita dikehendaki memikirkan keadaan-keadaan begini setiap hari. Setiap hari kena fikir. Mati, azab kubur. Dan segala bentuk perkara-perkara ini perlu difikirkan setiap hari. Maka kita tidak akan banyak ketawa, tuan-tuan. Kemudian, mengingati perkara tersebut dapat mendorong seseorang melakukan amalan ibadat. Bila mana kita mengingati perkara-perkara azab, mengingati balasan-balasan Allah, mengingati perkara-perkara yang menakutkan kita dengan keagungan Allah, maka dia akan mendorong kita untuk melakukan amalan ibadat. Baik itu kena mari perasaan mati ini selalu sikit, tuan-tuan. Terutamanya, kita berada pada malam-malam bulan Ramadan ini supaya ada semangat. Andai nak bangun qiyamul itu cuba ada perasaan ni, kalau tak bangun ni sekarang, tak bangun terus macam mana? Mesti kita bangun punya, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin tak ada pengalaman duduk ICU. Kalau yang ada pengalaman duduk ICU, dia tahulah macam mana. Nak tidur pun takut. Doktor nurse kata tak apa, encik tidur lah. Dia kata tidur lah. Nak tidur tu takut. Kita pakai alat kat jantung kan, bila duduk ward ni dia ada pakai nak tengok tekanan jantung, tekanan darah. Ni pakai alat. Ni pakai alat tu bunyi tu tiba-tiba tak bunyi alat tu, tak terperanjat, tuan-tuan. Saya pernah kena sekali duduk masa tu buat rawatan, buat operation. Duduk ward ICU dah buat pemerhatian. Sihat je tak ada apa. Dipakai nak pantau kita. Tiba-tiba skrin tu tak nyala, terperanjat saya. Sampai ke pagi esok tak boleh tidur. Tengok kejap-kejap tengok skrin ni. Takut, tuan-tuan. Sebaik dia kata, ni dia kata plug tertarik sikit. Dia kata, jangan main-main plug tertarik ni. Buatnya tarik oksigen kan. Jadi keadaan begitu menakutkan, tuan-tuan. Itu saja sudah membimbangkan kita untuk tidur. Maka kalau kita memikirkan perkara-perkara itu, sudah tentu dia akan mendatangkan semangat kepada kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akhir. 34, bumi sebagai masjid. An Jabir radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran.
daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, dijadikan untukku bumi sebagai masjid, iaitu tempat sujud yang suci. Al-Khattabi mengatakan bahawa umat Islam sebelum Nabi Muhammad SAW diharuskan sembahyang hanya di tempat tertentu sahaja, seperti rumah ibadat dan tempat pertapaan. Di antara kelebihan umat Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, tuan-tuan, ini nikmat besar betul. Difardukan kepada kita sembahyang 5 waktu dan dilapangkan segala tempat atas dunia ni boleh sembahyang. Dia tidak ada tempat-tempat khusus. Sebagaimana umat-umat terdahulu sebelum umat kita sebelum umat-umat dahulu sebelum kita, bila mana nak menunaikan ibadat hanya tempat yang dikhususkan sahaja. Sedangkan kita di mana-mana boleh sembahyang, tuan-tuan. Naik highway ada arena, boleh. Kalau arena tutup, dalam kereta boleh sembahyang. Dalam kapal terbang pergi Mekah, boleh sembahyang dalam kapal terbang dengan cara sembahyang dalam kapal terbang. Oh, hebatnya umat Nabi Muhammad ni, tuan-tuan. Sampai begitu, itu pun orang tak sembahyang juga. Punya lapang begini pun orang tak sembahyang. Aduh, kita pun tak tahu nak cakap macam mana. Seluas begini alam Allah Ta'ala sediakan. Boleh sembahyang atas tanah? Boleh. Atas rumput? Boleh. Selagi mana tempat itu suci daripada najis dan daripada kotoran, maka bentang sejadah boleh sembahyang. Sembahyang fardu tidak hanya boleh dibuat di masjid di surau, di rumah kita boleh buat. Di rumah kita boleh buat. Jemaah pun di rumah boleh buat, tak ada masalah. Punya lapang Allah Ta'ala sediakan tempat pada kita. Hebat. Tidak mensyaratkan hanya di masjid dan di surau saja. Seluas-luas bumi. Ini hanya kekhususan dan keistimewaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu, tuan-tuan, mudahnya kita ni nak buat ibadat. Mudah, semudah itu Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu dia. Sebab itu azab yang cukup pedih kalau orang ni tinggal sembahyang juga. Pasal semudah itu. Dahlah bilangannya tak banyak. 4 rakaat paling tinggi bilangan rakaat dalam sembahyang kita 4 saja. Paling tinggi itu 4. 4 rakaat kalau buat berapa minit? Berapa minit buat? 10 minit. Itu kalau jemaah lah. Kalau seorang 2 minit. Kalau seorang 2 minit je kan. Lihat dah. Sebaik tarawih itu kita buat jemaah. Kalau tarawih seorang memang lagi cepat. Kita pernah buat tarawih seorang? Mesti pernah punya. Selawat pun tak ada. Kan tak? Seorang ni selawat pun tak ada. Tak ada. Doa pun doa hujung sekali je. Doa lepas witir je. Tak ada doa selang 4, selang 8 tu tak ada. Tak apalah. Daripada yang tak buat langsung lagi teruk. Jadi, selapang itu Allah Ta'ala kurniakan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk buat ibadat. Maka tidak peliklah kalaulah Allah Ta'ala sediakan azab yang cukup pedih kepada orang yang meninggalkan sembahyang, terutamanya sembahyang fardu itu. Kerana semudah ini, di mana-mana, dalam kereta, saya ingat dulu masa kita PKP teruk dulu, PKP yang awal dulu. RNR, surau-surau tutup. Tutup semua. Tutup. Kalau kita naik kereta sampai satu tempat, surau dia dah tag dah. Dia dah ada line dah, tak boleh masuk. Jadi, dikeluarkan garis panduan solat dalam kereta ketika itu, betul? Parkingkan muncung kereta tu ikut kiblat, sembahyang dalam kereta. Oh, punyalah mudahnya tuan-tuan dalam kereta. Sembahyang. Sembahyang berdiri dalam surau pun kita sembahyang 2 minit dalam kereta lagi laju. Saya duduk tak kebin, tongeng dalam ikut siap. Kita sampai 20 rakaat. 2 ke 3 ni. Punya cepatnya tu. Jadi keadaan begitu Allah Ta'ala sediakan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan memudahkan kita buat ibadat. Tak cukup dengan itu, perintahkan ibadat, mudahkan buat ibadat, berikan ganjaran besar kepada mereka yang buat ibadat. Oh, ni hebatlah tuan-tuan. Oleh yang demikian, pastikan kita di antara mereka-mereka yang mengambil peluang dan ruang untuk mengarap kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan ini. Dan mudah-mudahan kita semua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita dalam kalangan orang-orang yang sembahyang. Sampai ada doa, tuan-tuan. Ini yang dibaca oleh imam tadi. Disebut dalam Al-Quran apa? Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah,
Ini doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Minta supaya keluarga kita dan diri kita ni tergolong dalam kumpulan orang-orang yang mendirikan sembahyang. Semudah itu Allah Ta'ala beri ruang dan peluang kepada kita untuk beribadat dengan bilangan yang sedikit. Jauh lebih sedikit daripada umat-umat sebelum kita. Kalau kita baca kan, bagaimana dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Daripada 50 turun naik, tinggal 5. Sampai dah Nabi nak naik lagi, minta kurang lagi pada 5 tu malu. Tu nampak Nabi tuan-tuan. Kalau kita naik minta lagi punya. Kalau kita memang kita naik minta lagi, boleh lah lagi 2 pun cukup dah. 2 ni pun orang tak buat. Nabi SAW ni adab cukup tinggi, tak berani dah minta daripada 5 tu, rasanya malu nak minta kurang lagi. Dengan jumlah 5 yang 17 rakaat dan dipecahkan waktunya. Bukan 17 rakaat tu sekali buat ataupun berkali-kali nak buat dengan bilangan 17 rakaat. 5 waktu dengan jumlahnya berbeza. Paling banyak pun 4. Itu pun yang sembahyang 4 ni tuan-tuan. 2 waktu baca perlahan. 1 waktu je baca kuat. 2 waktu baca perlahan. Bila baca perlahan ni, macam saya sebut tadi lah, baca perlahan dengan baca kuat ni, dia punya speed limit dia berbeza lah. Baca perlahan ni kita laju sikit, sebab orang tak dengar. Baca kuat tu, dia kena tunggu imam habis baca Fatihah, baru boleh kita baca Fatihah. Bila baca perlahan, tak kisah, tak perlu tunggu imam habis baca Fatihah, baru kita baca Fatihah. Sebegitu mudah Allah Ta'ala sediakan ruang kepada kita untuk beribadat. Tapi ramai di antara kita juga meninggalkan peluang untuk beribadat begini. Terutamanya di bulan Ramadan. Ramai orang yang tak sembahyang di bulan Ramadan. Lebih sedih kita dengar. Lebih sedih. Pergi ke bazar-bazar Ramadan, pergi ke bazar-bazar Aidil Fitri, meninggalkan ibadat. Malah ibadat wajib pun ditinggalkan. Hanya kerana mencari keseronokan untuk menyambut hari raya. Sehingga meninggalkan ibadat-ibadat khusus. Terutamanya ibadat fardu ketika mana di bulan Ramadan. Ini orang ni teruklah tuan-tuan. Jangan ada di antara kita yang jadi orang begini, insya-Allah. Wallahualam, kita berhenti dulu setakat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan 2-3 hadis yang sempat kita kongsi pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kebaikan kepada kita. Sebagai penutup, pastikan kita menggunakan baki-baki akhir Ramadan ini semaksimal yang mungkin. Semaksimal yang mungkin. Buat perancangan untuk buat ibadat ni tuan-tuan. Kalau saya tak ingat, saya sempat sebut dulu kat sini. Pastikan kita di 10 hari akhir Ramadan ini mesti ada perancangan dan target ibadat itu mesti kita buat. Apa maksud dia perancangan? Setiap hari tuan-tuan kalau nak tunggu apa yang kita nak buat itu tidak boleh, dia tak jadi. Dia mesti ada perancangan. Perancangan itu apa? Bincang sebelum tidur dengan suami ataupun isteri kita. Ni pagi esok ni nak buat apa? Duha 4 rakaat. Baca Quran 20 muka sebagai contoh. Sembahyang sunat 20 rakaat. Tasbih 1000 kali. Sebagai contoh, mesti ada perancangan begitu. Bila mana kita dah buat, tanda. Okey, Tuhan dah buat 4 rakaat, tanda. Baca Quran dah habis 20 muka, tanda. Dekat nak berbuka, tanya. Isteri tanya suami ni. Abang nak duha pakai tadi berapa rakaat? 4. Okey, tanda 4. Abang nak zikir habis? Dah. Okey, tanda ni. Abang baca Quran berapa? Dah. Baru 8 je. Okey, pasal 8 dia, kurma sebiji je berbuka. Bawa hakal dia tuan-tuan. Mesti ada perancangan begitu. Supaya ibadat yang kita buat tidak terlepas dan tersasar ibadat itu. Baru ada ni, kalau ibadat ni kena paksa, tuan-tuan nak tunggu rela. Mati, hidup semula, mati, hidup semula. Tak rela lagi. Takkan rela lagi. Takkan rasa rela lagi buat ibadat ni, 2 kali mati, 2 kali hidup pun. Tapi kita kena paksa diri kita, mudah-mudahan benda ini akan datang kerelaan. Dan kerelaan daripada ibadat itu, ujungnya keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini menjadikan kita orang yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta syurga ni, nak syurga, siapa tak nak syurga? Tanya orang 36 ekor pun dia nak syurga. Tapi nak sebut kita nak syurga ni, kita pandang cermin, kita malu tuan-tuan. Kita tahu. Muka kita, amalan kita, hati kita, kita tahu semua. Walaupun begitu, sekurang-kurangnya minta dengan Allah Ta'ala. Janganlah diazab kita dalam api neraka. Itu kita tak nak. Nak sebut nak syurga, kita nak, tapi kita malu. Tapi nak masuk neraka, ya janganlah ya Allah. Tak mampu kita untuk menanggung azab itu. Dan mudah-mudahan dengan belas kesian, dengan rahmat Allah, sempurna bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada api neraka
dan mengurniakan kita keampunan sebanyak-banyaknya di atas dosa kita dan menjadikan kita orang yang bertakwa dengan asbab Ramadan ini insya-Allah. Wallahu alam. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu atas jahil dhaif diri saya sendiri. Jadi nak ucap juga dah selamat hari raya, maaf zahir batin. Mudah-mudahanlah Allah Taala kurniakan kebaikan kepada kita. Kalau ada silap salah saya selama kuliah ni, saya mohon maaf lah tuan-tuan. Mungkin ada kata-kata saya yang tidak baik dan sebagainya, saya mohon maaf. Yang baik semuanya daripada Allah, yang tidak baik itu jahil dhaif diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله فاعف عنا يا رحمن فاعف عنا يا رحيم وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا وصيامنا وقيامنا وصلاتنا وركوعنا وتمم تقصيرنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم إلهنا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته